الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وجعل الشمس والقمر بحسبان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang saya hormati sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan kita tunaikan perintahnya, dengan kita meningkatkan takwa kepadanya dan kita jauhi akan larangannya. Alhamdulillah, kita masih lagi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh hidup sampai hari Jumaat 7 Jamadil Akhir 1436 Hijrah. Berarti kata tak sampai 3 bulan dah kita akan bersambut pula bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampailah dan panjanglah umur kami supaya kami sempat menyambut bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wahai hamba Allah, pemuda adalah satu daripada golongan yang Allah Ta'ala ambil berat. Satu kumpulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang mereka dalam Al-Quranul Karim. Satu daripadanya iaitu ayat tentang Ashabul Kahfi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bacanya pada hari Jumaat dan juga pada malam Jumaat. Dan Nabi bersabda, barang siapa baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, maka dia akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Antara ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang pemuda, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan, kami ceritakan tentang perihal Ashabul Kahfi kepada kamu, wahai Muhammad, dengan kebenaran. Sesungguhnya mereka adalah satu kumpulan daripada pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambahkan lagi petunjuk kepada mereka. Ini satu daripada kumpulan pemuda yang Allah Ta'ala sanjungkan mereka dalam Al-Quranul Karim, sehingga kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sampai kiamatnya. Kalau kita baca pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati pula beberapa hadis yang Nabi menyebut tentang pemuda, yang Nabi berikan kelebihan kepada pemuda. Di antaranya hadis orang yang dapat duduk bawah bayang arasy Allah Subhanahu wa taala akhirat esoknya. Satu daripada 7 golongan, Nabi ada bersabda, wa syabbun nasya' fi ibadatillah, dan pemuda yang sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hebat. Bukan sekadar itu, kalau kita baca pula kepada ahli syurga, maka didapati kata ahli syurga juga dimasukkan syurga dalam keadaan mereka itu muda. Kalaulah orang itu mati umur 60, 70, tapi dia tu ahli syurga,
Allah Ta'ala akan menjadi dia tu muda semula. Dalam hadis kata umur lebih kurang 33 tahunnya jadi syabab. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Dan remaja-remaja yang umur seumpamanya, umur yang sebayanya pemuda-pemuda dalam ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Memanglah cukup 2-3 ayat dan satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beri penting kepada pemuda. Kita nak mari kecek kira pada hari ini apakah kewajipan dan tanggungjawab pemuda yang Islam kita nak. Apakah parakit hak wairun hak kunnum sau ti Islam tongkan kapo? Adakah hanya duduk ikut nafsu ataupun ikut syahwat nak arum faitam dia, ataupun apakah yang Islam itu amat beri pentingnya kepada pemuda ini? Wahai muslimin yang saya kasih sekalian, kita tak ada contoh lain dah malaikat, nabi dan sahabat. Kalau kita baca kepada sejarah sahabat yang tercatat dalam kitab-kitab ulama kita, di sana ada satu rombongan pemuda yang menjadi sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tumpukan hidup mereka, yang mereka kurbankan nyawa mereka untuk membela Islam. Tidakkah kita pernah baca sejarah Ali ibni Abi Talib yang pernah yang jang nak tukar tempat tidur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hijrah? Sedangkan tahu dah kata kalau tukar tempat tidur mungkin mati dia. Kerana orang duk likung habis dah 20-30 orang dengan pedai yang tajam nak masuk mari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam itu. Tapi dengan tak sayang kepada nyawa, tidak takut kepada mati, asalkan selamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali ibni Abi Talib yang masa tu umur mungkin 2-13 tahun sahaja, dia jang tidur di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita pernah membaca sejarah Suhaib Ar-Rumi? Suhaib Ar-Rumi yang mana dia jang tinggalkan segala harta kekayaannya, yang mana dia jang tinggal segala perniagaannya untuk dia dapat berhijrah kepada Al-Madinah untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Tidakkah pula kita pernah mendengar ustaz membaca kisah Muaz ibni Jabal radhiyallahu anhu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dia jadi tok qadi, dia jadi dai pendakwah di negeri Yaman, sedangkan umurnya semasa itu 28 tahun sahaja mengikut dalam sejarahnya. Wahai pemuda Islam yang saya kasihi sekalian, tak cukup dengan masa setengah jam nak royak satu persatu sejarah sahabat-sahabat belia-belia wairun yang mereka kurbankan nyawa, kurbankan masa, kurbankan segala apa yang mereka ada untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya kalau kita baca dan tengok kepada apa yang berlaku kepada pemuda di zaman lalu, alangkah sedih dan mengalirkan air mata. Kalaulah kita malam-malam tengok pemuda pukul 1, pukul 2 belum lagi tidur, capung ngetino jatuh, duk sing merah mutu, badu mutu. Di masa yang orang telah tidur dah mereka 20-30 buah mutu duk brum. Kalaulah dia itu tak mikir kepada diri dia, mungkin balik, mungkin belaga mati,
maka tidakkah mereka mikir kepada ayah dan ibu mereka? Tak ingat katik ke ayah ngamek tu. Ayah ngamek mungkin di masa pukul 1, pukul 2 duk semaya tahajud, duk baca Quran, duk menangis dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita giduk duk lepas dosa di atas kepala mak pak kita kerana motor yang kita bawa dia giduk badu giduk sing sana, motor yang dibeli oleh ayah dan ibu kita. Siapa orang telah jadi dak jenera tidur tepi tembok kerana suara gangguan. Kalaulah 100 buah umur yang dak jenera tidur sebab kita duk badu motor tepi dengan rumah mereka, dan 100 orang itu menjadi mudarat, duk menyupuh, duk maki kepada kita, maka yang ingat kata kepada kita sahaja, wahai pemuda, tetapi maki itu, laknat itu akan sapa juga kepada ayah dan ibu yang tebang beli motosikal kepada kita. Wahai muslimin, hamba Allah Ta'ala yang saya hormati sekalian, apakah yang menjadikan pemuda kita semakin hari semakin jauh daripada ajaran Islam kita? Terutama di masa yang mereka luar, mereka cuti sekolah 2 bulan, 50 hari, 45 hari. Tidakkah masa ini boleh menjadikan mudarat kepada mereka kalau kita tidak penuhkan program-program yang berfaedah kepada mereka? Bukan kata 50 hari, wahai hamba Allah. Mungkin seminggu, mungkin 4-5 hari sudah cukup untuk menjadikan seorang menyeleweng daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab syaitan, dia tidak pernah tinggalkan masa luar. Dia tidak pernah buat hijau, wahai hamba Allah, terutama sasaran mereka paumai hak syaitan. Kalau ia boleh cok kepada rombongan pemuda, itulah paumai hak nombor 1 yang mereka nak sekalinya. Kerana mereka tahu kata pemuda ini akan jadi seorang dewasa di masa hadapan. Satu-satu umat, satu-satu bangsa akan cemerlang ataupun akan runtuh, hancur, terhenti kepada pemuda di zaman inilah. Sebab itulah Nabi SAW sentiasa ambil berat pemuda-pemuda. Dia tahu mereka inilah akan pikul Islam selepas baginda SAW ambil berat. Maka saya berpesanlah kepada ayah-ayah pertama sekali. Cubalah wahai ayah-ayah, wahai bapak-bapak, cubalah kita ambil padu. Cubalah kita ambil berat sikit pemuda-pemuda kita. Jangan syaitan ambil jadi alat dia. Cubalah main cakaya dengan syaitan tu. Badu heret sikit, jangan wilak dia heret saja. Kita terang badu heret pakat dengan isteri di rumah. Pakat heret anak-anak muda, pemuda-pemudi, biarkan mereka jadi seperti Ashabul Kahfi yang Allah Ta'ala sanjung mereka dalam Al-Quranul Karim. Di sana ada lagi bebanan-bebanan yang banyak yang Islam itu harap daripada pemuda. Islam niความหวังไว้อย่างมากให้กับบรรดาเยาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวทั้งหลาย Banyak Islam tak harap tetapi sayangnya mereka tidak nak sanggup nak pikulkan amanah yang Islam itu nak harap daripada mereka itu. Sedikit sahaja pemuda yang sedar diri bahawa mereka adalah satu daripada law yang nak menjadi Islam itu boleh musim dengan laju dengan ini tayar yang nama dia tayar pemuda inilah. Maka saya berseru kepada pemuda Islam sekali lagi, jadikanlah kamu pemuda yang soleh lagi bermanfaat kepada orang lain. Pemuda yang soleh pada dirinya, yang baik, yang semaya cukup, yang amal ibadat kuat, dan banyak pula memberi manfaat kepada orang-orang yang lain pula.
Banyakkan heret boleh heret pemuda-pemuda kawan-kawan dia yang masih lagi tak kena semaya bel kepada semaya. Boleh bawa yang tak kena tak biasa mari masjid kepada masjid Allah. Boleh tukar sang dia hok dak dengannya saubau dengan lagu tu lagu ni, tukar mari dengan Al-Quranul Karim dan juga orang ngajar ilmu agama. Ini pemuda yang Islam kehendaki, wahai hamba Allah. Salihan, soleh pada dirinya dan nafi'an, memberi manfaat li ghairihi kepada yang lain daripadanya pula. Mungkin saya akan sambung sedikit lagi tentang perihal pemuda pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatik. Allahumma Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba Allah yang saya hormati sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya dan jadilah kita seorang muslim yang sebenarnya. Muslim depan orang, muslim di masa belakang orang. Muslim di masa tengah hari, muslim juga di masa malam hari. Muslim di tempat yang kita kenal, orang kenal kita, dan muslim jadi muslim juga di tempat yang kita tak ada siapa kenal kita. Itulah hakikat yang Allah Ta'ala pesan dalam ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba Allah Ta'ala yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenarnya dan janganlah kamu mati malaikat kamu seorang muslim yang sebenarnya. Sebagai sambungan khutbah pertama, wahai pemuda, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berpesan kepada kamu dalam hadisnya, igtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum luput datangnya 5 perkara yang lain. Satu daripada 5, syababaka qabla haramik. Muda kamu, belia kamu sebelum datangnya tua kamu. Ini satu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus kepada pemuda supaya rebut, supaya menjadi pemuda yang kenanya harga mudanya. Wahai hamba Allah, kalau kita nak banding masa-masa 45 ni wai taruk, wai dek, wai run, wai puyai, wai cara, maka kita akan dapati wai muda, wai run inilah yang paling cukup di setiap bidangnya. Dia tak ada kena mikir gapo. Nak duit, ayah dia masih lagi jadi orang walil amri, pekrong dia. Nak ngaji, ayah go cari duit bayar kata. Nak motor, mek tolong beli wi. Nak tarasak, ayah dan ibu tolong cari wi. Dia tak ada kena mikir lagi keluarga sebab mungkin dia masih lagi tu ala wai ngaji. Jadi masa sebenarnya memanglah terbuka bagi dia untuk nak penuhkan benda-benda yang berfaedah kepada dirinya.
Kalaulah kita baca sejarah imam-imam dulu, Imam Syafi'i rahimahullah, selalu saya akak contoh, 7 tahun telah menjadi orang yang hafizul Quran. Sedangkan dia seorang anak yatim. Kalaulah kita baca pula kepada sejarah Imamul Bukhari, dalam masa 10 tahun sahaja beliau telah berhafal hadis sampai ratusan ribu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka kenanya masa muda, pentingnya masa ini. Tidak boleh nak undur kelik. Kalaulah benda lain mungkin kita boleh cari rati, nikmat yang lain. Duit kita boleh cari bila-bila masa kalau kita ada nyawa lagi. Kereta, rumah kita boleh beli selama mana kita ada nafas lagi. Tetapi muda kita tidak ada lagi masa nak kembali kali yang kedua, wahai hamba Allah. Kalaulah kita lah ni dah umur 25, kita nak klik kepada umur 15, tidak mungkin dan mustahil sekali, wahai hamba Allah. Walaupun kita ada duit 10 juta, 1000 juta, 100,000 juta sekalipun, wahai hamba Allah. Kalaulah kita tengok pula kepada apa yang terjadi kepada masyarakat kita, satu saya rasa penting juga benda yang membawa pemuda kita tidak tahu ke mana arah. Mungkin antaranya kerana kawan-kawan yang tidak baik yang mereka bergaul dengan mereka. Kawan-kawan penting sekali, wahai pemuda Islam. Pilih kawan yang baik. Pilih orang yang kamu nak boleh bermanfaat daripada dia. Kawan hok mari sekadar kata nak tupes, nak sains sehari dua tu ramai. Tapi hok nak sains sampai ke akhirat tu mungkin itu payah dan susah dicarikan. Semalam saya dengar adik nak muai rian thong hok Olimpik. Manat Bun Cham Long. Dia kata dia sampai masa dia boleh lian trong tu tahun 2008 2008 Olimpik tu boleh 10 juta lebih kurang rangwan orang video. Kalau hak ni 1 juta, barisak tu 1 juta, boleh pada 10 juta. Dia kata 10 juta tu tak suka dalam masa setahun lebih-lebih, tak sampai 2 tahun habis licin 10 juta tu. La ilaha illallah. Orang tanya, apa pakai gapo? Kalau pakai 100,000 sebulan, 2 tahun baru 2 juta lebih baru. Kalau pakai 100,000 sebulan, bahrano 10 juta habis tak sampai 2 tahun. Dia kata, sebab masa saya boleh tu, saya ramai mari cari saya. Penuh mari. Pakai awak kenal berlaku dengan dia. Pakai anak baik berlaku dengan dia. Hak jamu demo tu, hak jamu hak ni petek hari pula jam habis. Dengan masa tak sampai 2 tahun, duit 10 juta kok. Ini menunjuk kepada kita bahawa saing ini ramai hak nak tupai, hak pasal sekadar dunia sehari dua sahaja, wahai hamba Allah. Kita tak saing pasal tu. Kita nak saing sampai ke akhirat. Pilihlah kawan kamu, saing kamu yang membawa kamu boleh saing dengan dia sampai dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Saing kat biasa nampak kita ada duit, mari rapat dia untuk nak mungkin nak jual obat dia, laku banyak sebab kita nak orang ada duit. Jangan duk saing kepada mereka itu, wahai pemuda-pemuda Islam. Memang itu racun. Memang itu benda yang menjadi kamu juga akan pengaruh dengan perangai yang tidak comel hak dia sana. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis yang Nabi banding, selalu saya bawa juga hadis ini, iaitu mathalul jalisis salih wal jalisis su' ka sahibi al-'udi wa sahibi al-kir. Bandingnya sang yang molek dengan sang yang tak molek, supaya dengan orang jual air bang dengan orang jadi tukar besi. Tukar air bang, orang jual kedai bang, bandingnya supaya sang yang molek. Kita masuk di pintu kedai dia, bang sedap bele-bele dah. Tak ada boh lagi.
Tak ada buka jebol lagi, tapi bau sedapnya nah, sebab dia tu penuh dengan air bau dalam kedai, dalam rumah dia. Maka sapa kepada kita bau sedap juga. Tetapi sebaliknya orang yang ditukar besi bandingnya Nabi supaya dengan saing yang jahat, tak ada masuk rekat lagi busuk belai-belai dah. Sebab dia duk teri besi, duk gotu besi, duk katak besi, ngecik air apa ni bunga api besi, asap sapa kepada kita, duk pitu bang busuk mangan dah baju kita. La ilaha illallah. Sebab itulah sekali lagi saya berpesan, wahai hamba Allah, nah ingatlah, nah kita nak buat gapo mula-mula sekali, ingatlah kita ni siapa. Kita adalah hamba Allah yang Tuhan akan tanya kita, apakah yang kamu guna semasa muda kamu, wahai hamba Allah. Dalam hadis yang termasyhur, la yazal qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Seseorang hamba tidak boleh jatuh di hari akhirat walaupun sejatuh sehingga dia jawab soalan 4 soalan dulu. Wa an syababihi fima afnah. Dan satu soalan daripada 4 saat ni tentang mudanya, apakah dia guna pada masa mudanya. Batulah, nah ingat kepada Allah Taala akan tanya kita. Ingat pula kepada ayah dan ibu kita yang pera kita sampai besar. Cu ingat hati nak buat gapo. Nah benda tu mungkin menjadi malunya kepada dua orang tua kita saat ni. Muak gamar ayah dengan mak tak boleh duduk kampung, kena duduk balik tempat lain kerana jasa jahat yang anak buat dalam kampung saat ni. Kalau hak tino perut besar belum nikah, malu mak pak dah tahu nak susuk mana muka, terpaksa kena pergi duduk balik jerah di duduk lain. Jasa anak. Wahai hamba Allah, ini memanglah benda yang besar yang kita tak cukuplah sekadar nak kecek dalam khutbah. Nah, pasti dia ada lagi. Nah, kena ambil berat hapa muda di situ di sini. Majlis itu, majlis ini kena ambil wak satu daripada warak hak ummah. Bukan warak tamada, warak hak ummah. Cara kita nak beki pemuda-pemuda Islam biar mereka itu jadi orang yang berkualiti, orang yang sanggup, yang Islam akan berada di atas bahu mereka dan mereka akan sanggup junjung Islam selama mereka itu ada nyawa. Sekadar itulah pada hari ini, mudah-mudahan hadis yang saya baca, Al-Quran yang dibaca itu menjadi pedoman kepada kita, terutamanya kepada pemuda-pemuda Islam yang saya kasihi sekalian. Dan sama-samalah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang masa muda dia jaga comelnya, tak ada perawat dang, tak ada roi dang, tak ada titik hitam dalam sejarah hidupnya di masa pemudanya. Dan juga lepas pada dia tua pula, dia jaya pula bimbing pemuda. Dia jaya pula obrom pemuda-pemuda sahabat dia menjadi pemuda yang Allah Taala redha kepada mereka. Maka banyaklah kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلى رأسهم اليهود الصهيونية الماكرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهد شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون